Orang yang malas nak zikir, orang yang malas nak sebut nama Allah ataupun nama Nabi dalam selawat, tuan-tuan tengok bila dia melatah, bila dia terkejut, tercuek perut dia sikit, ataupun dia terdengar bunyi satu bunyi yang kuat, apa dia sebut? Tengok tu mak hang, pak hang, udah sebut 5 keturunan, 5 minit tak habis tu, duk silat sakan. Apa hak keluar dari lidah dia tu? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, kelapangan, kesihatan sehingga kita dapat bersama-sama dalam kuliah maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Yang saya muliakan Tuan Imam, para pegawai, barisan ahli jawatan kuasa dan para pimpinan masjid, para alim ulama, para guru, para cikgu, seluruh para pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ni kita menyambung kuliah maghrib kita, iaitu kita membaca kitab Al-Arba'un minan Nasaih min Walidis Salih, himpunan 40 nasihat pelembut hati dari walidku yang salih, siri yang kedua. Pada malam ini insya-Allah kita akan membaca nasihat pelembut hati yang ke-8. Nasihat pelembut hati yang ke-8 iaitu nasihat yang bertajuk banyakkan amal soleh. Banyakkan amal soleh. Telah berkata walidku hafizahullah ta'ala di dalam nasihat yang ke-8, jangan meninggalkan amal kerana malas. Sayangilah amal kita sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala muka surat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan, menggalakkan kepada kita sebagai orang beriman untuk melakukan amal soleh ini ikhlas semata-mata kerana Allah dan istiqamah. Kemudian Allah akan memberikan pahala kepada kita lebih baik dan lebih sempurna daripada apa yang telah kita usahakan
Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 97. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka. Kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam satu kata-katanya, nafsuka illam tashghalha bil haqq shaghalatka bil batil. Nafsuka illam tashghalha bil haqq syagalatka bil batil. Diri kita ini kalau kita tidak sibukkan ia dengan perkara yang hak, pasti ia akan disibukkan dengan perkara yang batil. Maksudnya, diri kita ni kalau kita tak mau nak sibukkan dengan ibadat, dengan amal soleh, dengan perkara-perkara yang boleh menambahkan pahala kita di akhirat, pasti dan pasti dia akan menarik keinginan kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang boleh menambah dosa dan kejahatan bagi kita pada hari kiamat. Itu kaedah dia. Satu orang yang mengatakan saya tidak mahu melakukan kebaikan dan saya juga tak mahu melakukan kejahatan, dia takkan mampu, dia akan buat kejahatan. Sebab itu lidah kita kena sibukkan dengan zikir. Sebutlah apa-apa zikir yang kita suka sebut, pakcik. Subhanallah, ataupun Allahu Akbar, ataupun sallallahu ala nabi, ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Sebutlah apa-apa zikir, lazimkan lidah kita, ajar lidah kita menyebut apa-apa sahaja zikir, dan kita teruskan ia dengan istiqamah. Sebab kalau kita tak latih diri kita untuk menyebutkan dengan zikir-zikir itu, maka lidah kita pasti dan pasti akan disibukkan dengan perkara-perkara lara, bahkan ia boleh menambah dosa kita pada hari kiamat. Contohnya orang yang malas nak zikir, orang yang malas nak sebut nama Allah ataupun nama Nabi dalam selawat, tuan-tuan tengok bila dia melatah, bila dia terkejut, tercuek perut dia sikit, ataupun dia terdengar bunyi satu bunyi yang kuat, apa dia sebut? Tengok tu mak hang, pak hang, udah sebut 5 keturunan, 5 minit tak habis tu, duk silap sakan. Apa hak keluar dari lidah dia tu? Perkara-perkara lara. Inilah akibat orang malas zikir. Orang malas zikir akan keluar benda macam ni. Orang yang suka zikir, bila dia terkejut, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Sallallahu ala Muhammad, Tub, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala. Habis tahiyat akhir. Sebab apa ni? Dia lazimkan lidah dia dengan zikir. Sebab itu tuan-tuan, orang yang suka melatah menyebut perkara-perkara lara, orang ini imannya dalam bahaya. Tuan-tuan, kita kena ingat ni. Bila mana kita melatah, kita sebut benda-benda lara, kita kena ingat bahawa iman kita dalam bahaya, dalam kritikal. Takut Allah berikan satu ujian kepada kita sehingga kita terkejut hari itu
dan hari itu juga hari terakhir kita di muka bumi, maka lidah kita menyebutkan perkara-perkara lara selain daripada menyebut nama Allah, maka itulah yang akan membawa kita jumpa dengan Allah. Kalau sebut nama Allah, la ilaha illallah, itu kunci syurga. Mati esok bawa kunci syurga tu. Tapi bila mana terkejut ataupun tengok satu benda mai daripada jauh, kita itu kita dah lepaskan kunci syurga. Lazimkan lidah kita dengan zikrullah. Maka Imam Syafi'i pesan kepada kita, biar hidup kita ni sibuk dengan benda yang hak. Orang yang malas baca Quran, mestilah dia akan baca surat khabar ataupun baca benda-benda yang tak ada faedah, WhatsApp, Facebook, Twitter. Dia baca, dia tengok lama, akibat dia tak suka baca Quran. Bila dia suka baca Quran, perkara tadi akan kurang sikit. Kalau dia tak baca Quran, mesti dia akan baca benda-benda yang tidak berfaedah baginya. Surat khabar tu dah habis dah baca, ulang balik pada awal. Dia nak tengok ayat penulisan tu betul ke salah kat mana, duk tengok 3-4 kali, 2-3 jam tengok, tak rasa apa. Maka inilah akibat orang yang malas baca Quran. Dia tak ada benda nak baca, akhirnya baca benda yang dah baca. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup kita, usahakanlah untuk kita perbanyakkan amal soleh. Amal soleh ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah segala perkara yang boleh membawa kepada pahala. Itu amal soleh. Itu amal soleh. Apa-apa sahaja amal yang boleh membawa pahala, tak kira lah benda kecil ke benda besar. Kita jangan anggap solat secara berjemaah ni sahaja boleh membawa kita ke syurga, boleh menambahkan pahala kita. Tak tahu lagi Tuhan terima ke tak terima. Boleh jadi kita pergi satu tempat, tengah duk makan nasi, dekat kedai ada kucing mai 2 ekor, kita pun bagi makan dekat kucing tu. Niat Tuhan, aku nak beramai. Tuhan, niat amalan aku, niat yang tu. Mana nak tahu benda tadi akan menyebabkan kita masuk syurga? Tak tahu. Berapa ramai orang yang buat amal yang besar-besar, pakcik, akan tetapi semua menjadi debu yang berterbangan. Nabi cerita ada 3 golongan manusia. 3 golongan manusia ni melakukan amal yang cukup besar fadilat dia. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia sanggup mengorbankan jiwa, terbunuh jiwanya, dirinya terbunuh di jalan Allah, tetapi tempatnya neraka, kata Nabi. Dan Nabi cerita juga ada orang yang hidup dia daripada kecil mengaji sekolah rendah 7 tahun, mengaji sekolah menengah 6 tahun, mengaji pula diploma 2 tahun, mengaji pula ijazah 3 tahun, master 2 tahun, PhD 3 tahun, tetapi tempat dia neraka, kata Nabi. Dia habiskan hidup dia dengan ilmu, tetapi ilmu itu tidak membantu dia memasuki syurga. Dan ketiga, ada orang ni duduk tak duduk nak sedekah, tetapi dia orang ketiga masuk neraka. Hak pertama orang mati syahid tadi. Hak kedua orang mengajar ilmu, orang yang alim, orang yang pandai, orang yang ada ijazah, orang yang ada pendidikan. Neraka, kata Nabi. Dan yang ketiga adalah orang yang infak harta di jalan Allah, pun tempat neraka. Itu adalah mereka ada masalah pada niat. Amal besar-besar semua ni, tapi tempat neraka. Dan di sana Nabi cerita juga ada orang yang buat amal sikit ya. Apa dia amalnya? Dia tengok, dia nak lalu di satu kawasan, tengok-tengok ada pokok satu jatuh, pakcik, ataupun daun jatuh, ataupun buah nyok duduk tengah jalan, dia angkat tak tepi. Tuhan, dia niat aku buat amal ni Tuhan, engkau hitunglah Tuhan. Dia niat macam tu. Dia buat amal sebab nak Allah redha, nak Allah bagi pahala. Dia tengok depan tu ada paku. Ya Allah, kalau orang terpijak ni tak pasal ni, payah pecah tiang motor. Dia ambil paku tak tepi. Tuhan, ni aku buat amal Tuhan, engkau hitunglah wahai Allah. Maka kata Nabi, bainama
ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Kata Nabi, aku melihat ada satu orang ni masuk syurga. Apa sebab dia balong? Apa sebab dia pakcik? Apa sebab dia makcik? Hanya sebab dia nak lalu satu jalan. Tengok dekat tengah jalan tu ada benda menghalang orang lalu kat situ. Dia angkat benda tu, dia alih benda tu, dia buang benda tu. Kata Nabi, aku melihat sekarang dia berbolak balik dalam syurga. Amal tu je. Bukanlah yang menyebabkan dia masuk syurga tu solat dia, ataupun puasa dia, ataupun sedekah dia. Tetapi dia lalu satu jalan, dia kata, kesiannya orang nak pergi masjid payah, kesiannya orang nak pergi kuliah payah. Dia potong kayu tu, dia potong ranting tu, dia buang. Tuhan, aku buat amal ni, engkau hitunglah sebagai pahala. Itulah yang memasukkan dia ke syurga. Allahu Akbar. Dan di sana Nabi cerita satu orang perempuan yang suka bermaksiat. Maksiat yang dia buat ni bukan maksiat biasa-biasa. Itulah maksiat yang paling besar dosanya di sisi Allah selepas syirik dan meninggalkan salat. Tak lain tak bukan adalah zina. Dia berzina ni dah jadi darah daging dia. Bukan sekali dua, setiap hari berzina. Sejak sekian lama berzina. Akan tetapi satu hari dia lalu satu jalan, dia tengok ada seekor anjing. Seekor anjing sedang lapar, sedang dahaga. Dan kata Nabi, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi faghfira laha bihi atau kama qala. Ada seekor anjing, dia berbundar-bandir, berbolak-balik, pusing, memusing. Dia satu perigi. Sebab apa ni? Sebab anjing tu lapar, tak tahu nak cari makanan dekat mana. Sebab anjing tu terlampau lapar, terlampau dahaga. Dan kata Nabi, anjing ni hampir-hampir mati sebab tak makan. Yang kata orang perempuan penzina ni, dia tengok anjing tu, dia kata, kesianlah aku tengok. Mai sini meh. Lalu dia menanggalkan selipar dia, dia bubuh air susu dalam selipar dia tu. Kata Nabi, itu je amal yang menyebabkan Allah menggugurkan seluruh dosa dia dan memasukkan dia ke syurga. Tuan-tuan, amal kecil tu boleh masuk syurga. Ada amal besar tak boleh pun masuk syurga. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada mak-mak noh di belakang sana, kalau kata masak biar lebih sikit. Biar lebih sikit. Sebab apa? Sebab bagi sedekah dekat jiran sebelah rumah. Berapa lama dah kita tak sedekah, kita tak bagi makanan dekat jiran sebelah rumah. Biar bagi sikit. Kalau beli sate, biar lebih 20 batang, 15 batang, abang hadiah kat jiran sebelah. Biar benda sikit tu kita tak tahu, mana nak tahu. Itulah yang menyebabkan kita dapat husnul khatimah. Mana nak tahu amal kecil tadilah yang Allah terima. Lalu pada ketika itu tempat kita Tuhan tulis syurga. Sebab apa? Sebab satu amal Tuhan terima. Kita ni pakcik solat 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Kalau adalah satu solat yang Tuhan terima, confirm kita masuk syurga. Solat subuh tadi kalau Tuhan terima, confirm masuk syurga. Persoalannya di sini, Tuhan terima ke? Kalau Tuhan terima, kita buat kenduri satu dunia pun tak mencukupi lagi nak balas jasa Tuhan. Sebab itu satu orang ulama kata, siapa boleh khabarkan kepadaku bahawa Tuhan terima solatku 2 rakaat sahaja, akan ku buat kenduri seluruh penduduk di negara ini. Hakikatnya tak tahu. Sebab kalau confirm satu amal kita sedekah tu, Tuhan kata Tuhan terima. Tuhan terima, confirm masuk syurga. Persoalannya di sini Tuhan terima ke tak terima. Jadi itulah yang menyebabkan kita kena minta Allah terima. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa hajatina. Doa supaya Allah terima seluruh amal yang kita buat. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, jangan meninggalkan amal kerana malas. Amal yang kita buat ni, jangan kita tinggalkan dia sebab malas.
Awak tak pergi solat berjemaah, rasa balong sikit hari ni, ada high lah sikit hari ni. Pasal apa tak pergi solat berjemaah? Sakit perut lah hari ni. Biar alasan hak kita bagi tu adalah alasan yang kukuh. Maknanya apa? Bukan sebab kita malas, tapi disebabkan suatu yang menghalang kita daripada kita melaksanakan ibadat, uzur dan sebagainya. Pasal apa tak bangun main tahajud malam? Tak larat nak bangun, letih. Kalau letih tak apa lagi. Kalau kita memang letih, tak apalah. Tapi kalau kita ajak diri kita bangun waktu orang azan, maka kata ulama, kamu seperti ayam jantan. Bahkan ayam jantan lebih mulia dari kamu. Kenapa? Kerana kamu ada akal. Setiap amal, setiap perbuatanmu dihitung pahala. Mana mungkin ayam jantan yang tidak ada akal bangun lebih awal daripada kamu. Sedangkan kamu adalah orang beriman, kamu adalah orang Islam, kamu adalah manusia, semula-mula penciptaan Tuhan. Tapi kamu bangun lebih lewat daripada ayam jantan ni. Jadi subhanallah, jangan kita tinggal amal sebab kita malas. Nabi ajak kepada kita, amal yang kita buat, andai kata kita tertinggal, jangan kita redha. Tertinggal amal pakcik, duk biasa solat sunat, solat sunat, Allahumma salli ala Muhammad, rawatib, duk biasa solat sunat rawatib, hari tu tertinggal satu solat, jangan kita redha dengan perkara tadi. Macam mana nak buat? Nabi ajak kita qada solat tu. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dituntut kita mengqada seluruh solat sunat ataupun ibadat sunat yang kita tertinggal. Hari ni kalau contoh malam ni, apa amal yang kita buat? Apa dia? Amal kita adalah sebelum tidur kita membaca surah Tabarak Al-Mulk. Malam tu terlupa nak baca, Nabi ajak kita qada sebelum azan zuhur. Andai kata kita tertinggal solat sunat tahajud, qada juga sebelum zuhur. Andai kata kita qada selepas zuhur, pahala kita itu akan berkurangan. Kalau kita qada sebelum zuhur, kita seperti tak pernah tinggal amalan itu sejak sekian lama. Man nama an hizbihi minal lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salati subhi wa salati zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail aw kama qala. Siapa yang tidur di waktu malam dalam keadaan dia belum melaksanakan amal yang dia istiqamah buat, dia tidur, belum sempat dia buat amal. Ada orang amalan malam dia adalah tahajud, hari tu dia tak sempat tahajud, kunci jam tak jaga. Ada orang amal dia sebelum tidur malam solat taubat. Ada orang baca surah As-Sajdah, ada orang baca surah Al-Mulk. Dia tak sempat buat semua tu semua, ataupun dia terlupa, dia letih sangat ke, maka lepas subuh dia terus qada. Maka kata Nabi, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, dia seakan-akan melakukan amalan tersebut di malam hari. Macam dia buat macam dia tak pernah tinggal. Tapi kalau qada lepas zuhur, pahala akan kurang, pahala dia akan berkurangan. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Baik. Jadi jangan kita tinggalkan amal sebab malas. Kalau tertinggal amal, mestilah sebabnya adalah kita uzur. Walaupun tertinggal amal sebab uzur, namun jangan kita redha dengan perbuatan tersebut. Hendaklah kita mengqada salat kita, mengqada amalan kita. Ini cara nak bagi istiqamah pakcik. Apa amal yang kita buat, pastikan kita qada. Setiap orang ada kecenderungan
hati dia di dalam amalan-amalan tertentu. Yang ni kita kena tahu. Apa amalan kita, hak kita suka buat, kita kena tahu. Jangan ikut-ikut orang. Ada orang ni tahajud memang dia jam, memang dia kalah. Usia hidup 30 tahun, 40 tahun ni, dia boleh bilang dengan jari berapa kali dia buat dalam setahun. Akan tetapi dia hebat di dalam bersedekah. Maka dia lazimilah amalan sedekah tadi. Ada orang main dekat sedekah dia jam. Oh, cukup kira. Cukup kira. Tapi main dekat solat sunat, dia laju. Solat sunat, dia gemar, dia suka. Maka dia istiqamah lah solat sunat tu. Ada orang main solat sunat ke, apa ke, tak boleh buat. Tapi main dekat puasa, memang dia suka, memang dia boleh istiqamah. Maka lazimilah puasa tu. Tak perlu kita nak buat semua amal pun. Sahabat Nabi sendiri, bukan semua mereka cenderung untuk melakukan seluruh amal dah. Sebagai contoh, Sayyidah Aisyah, dia kurang dalam membaca Quran, tetapi hebat di dalam berpuasa. Sebagai contoh, Al-Imam Sayyidina Ibnu Mas'ud, dia kurang di dalam berpuasa, tetapi hebat di dalam membaca Quran. Di sana ada sahabat yang kurang di dalam baca Quran, tapi hebat di dalam bersedekah. Ada tak sahabat yang suka buat semua amalan? Ada, seorang saja. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Cukup susah nak cari orang suka buat semua amal ni. Sebab itu Tok Guru saya pesan, hampa suka buat amal apa, hampa buat amal apa yang hampa suka. Hampa semua akan masuk syurga melalui pintu amal yang kamu suka buat. Bagi ahli Quran, tak ada amal yang lebih baik baginya melainkan sentiasa mentadabbur Al-Quran dan mengulang hafalan Quran. Bagi orang kaya, tidak ada amal yang lebih afdal baginya melainkan bersedekah. Bagi orang alim, tidak ada amal yang lebih afdal baginya lebih daripada menyampaikan ilmu. Tengok posisi kita masing-masing. Seorang sahabat, iaitu Sayyidina Umar, dia suka, iaitu Sayyidina Abu Bakar, hanya dia seorang suka buat semua amal. Semua dia suka. Baca Quran dia hebat, puasa dia hebat, jihad dia hebat, sedekah dia hebat. Sampai satu hari, waktu sekitar waktu duha. Nabi kumpul para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Nabi tanya kepada semua, man asbaha minkumul yawma sha'ima, siapa di kalangan kamu yang berpagi-pagi pada hari ini dalam keadaan berpuasa? Semua diam. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Oh, Sayyidina Abu Bakar puasa, yang lain tak puasa. Man tabi'a minkumul yawma janazah, siapa di kalangan kamu pada pagi ni yang telah menghantar jenazah ke kubur? Semua Bakar diam. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, saya, ana ya Rasulullah, saya. Oh, Sayyidina Abu Bakar buat juga. Nabi tanya lagi, man 'ada minkumul yawma marida, siapa di kalangan kamu yang menziarahi orang sakit? Semua tak angkat tangan. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah. Oh, dia lagi. Nabi tanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskina, siapa di kalangan kamu yang bagi makan orang miskin? Semua diam. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah. Semua orang terkejut, hai, hang siapa semua ni? Sampai Nabi kata, siapa yang mempunyai ciri-ciri seperti ini, dia calon ahli syurga. Allahu Akbar. Nabi kata, seolah Nabi nak sebut, engkau layak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala secara yakin dengan amal yang kau buat. Tak semua orang. Di sana Nabi ajak kita untuk berlumba-lumba dalam melakukan amal.
Berlumba-lumba, jangan kita redha dengan kawan kita mendahului kita di dalam beramal. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita doa, biar kita tamak tak apa balong. Cina, bila kita doa, biar kita tamak tak apa. Ada dua orang sahabat ni. Seorang sahabat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mimpi kata ada dua orang sahabat yang berkawan. Disebut dalam kitab. Seorang dari kalangan sahabat itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada orang mimpi melihat dua orang saudara, dua orang kawan baik. Satu orang kita azan ke apa? Azan betul. Betul ya? Baik. Satu orang ni dia masuk syurga. Dia memang dia dah ada dalam syurga dah. Hak seorang lagi pula duduk di dalam syurga Firdaus, syurga paling tinggi tu. Sedangkan depa dua kawan baik. Hang pi kuliah, hang ajak aku pi kuliah, aku ajak hang. Hang buat baik, aku ajak hang, ajak buat baik, aku buat baik, aku ajak hang. Sama-sama buat baik. Tapi seorang duduk dalam syurga biasa, seorang lagi duduk di syurga yang paling tinggi. Akhirnya ditanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa satu orang dari kalangan kami berdua ni, kenapa kawan aku mendapat kedudukan syurga paling tinggi, aku dengan dia lebih kurang sama amal? Tuhan kata apa? Kerana dia tamak di dalam berdoa. Hang bila doa, ya Allah bagi aku masuk syurga, bagi aku masuk syurga, aku dah redha dengan amal hang. Tapi hang minta syurga saja, aku bagilah syurga, tapi syurga hak hang minta lah. Setara tu ialah kawan hang ni, dia buat amal, dia kata ya Allah berikan kepadaku syurga Firdaus. Hang tak minta syurga Firdaus, dia minta syurga Firdaus. Aku bagi dekat dia syurga Firdaus sebab hang tak minta. Tuan-tuan, sebab itu dalam amal kita kena tamak. Tertinggal amal, biar kita qada, jangan kita redha dengan kita terhadap perbuatan kita meninggalkan amal tadi. Nabi sendiri mengajar kepada kita untuk kita perbanyakkan menambah pahala. Menambah pahala ni termasuk ikhlas, makcik lah. Kita solat, kita niat Tuhan aku nak tambah pahala. Kita puasa, kita niat aku nak tambah pahala. Itu dikira ikhlas. Walaupun kita nak pahala, tu dikira ikhlas. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam insan yang paling banyak pahala, tak dinafikan lagi. Sebagai contoh, kita, kalau kita ada di kalangan kita cikgu, beruntunglah kita. Sebab kita lah orang yang akan mendapat pahala yang tak putus-putus. Kalau ada di kalangan kita yang suka memberi wakaf, maka beruntunglah dia, sebab dia akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Siapa di kalangan kita yang mempunyai anak yang soleh, beruntunglah dia, sebab dia akan mendapat pahala yang tak putus-putus. Sebagai contoh, seorang cikgu, dia mengajar, dia bagi kuliah, dia mengajar di sekolah ataupun ustaz mengajar di masjid. Sebagai contoh, anak murid ataupun yang hadir kuliah amai ilmu hak ustaz ajar. Ustaz tu dapat pahala banyak. 70 orang mai kuliah, 70 beramai, 70 pahala dia dapat. Dia nak buat pahala 70 kali, dia tak mampu. Dia mengajar orang buat, dapat kat dia. Esok hak mai dengan kuliah tu sampaikan kat orang lain. Benda tu tak putih, bahkan dibukukan benda tu pula. Amal-amal tu dibukukan pula, dikumpulkan pula, disampaikan pula. Ustaz tolong tulis doa tu, kata kami nak hafal. Ustaz pun tulis, print bagi seorang satu. Seorang dapat tu pun dia print bagi 7, dia bagi kat kawan-kawan dia kat sekolah apa semua. Benda tu semakin sebab orang tu beramai. Maka kalau 1000 orang beramai, kita hanya menyampaikan doa sekali saja 5 minit, maka pahala kita dapat 1000 orang beramai.
Cuba bayangkan Rasulullah, Nabi menyampaikan syariat, menyampaikan Islam, mengajarkan kita solat, mengajar kita sembah Allah, mengajar kita puasa, mengajar kita amal ibadat, mengajar kita taqarrub kepada Allah. Dia ajar kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, manusia-manusia, kurung-kurung, berkurung-kurung, sampai dekat kita. Cuba tengok pahala Nabi banyak mana? Banyak kan? Itu pun Nabi hak banyak pahala pun tak merasa cukup dengan pahala yang Nabi ada. Nabi ajak kita tamak dalam pahala. Satu hari ketika dalam satu peperangan, Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Ali dan seorang sahabat lagi. Tiga orang ni Nabi, Sayyidina Ali dengan satu orang sahabat lagi. Saya ingat nama dia, Abu lupa bah, saya tak silap. Dia tiga ni naik satu unta. Bukan tiga-tiga rabat lah, tapi satu unta kena naik tiga orang. Maknanya kena bergiliak-giliak. Kena bergiliak-giliak. Waktu maitan Rasulullah, dua orang sahabat ni turun bawah, tarik unta Nabi ni. Nabi duduk di atas. Akhirnya bila sampai turn Sayyidina Ali, Rasulullah turun. Dan Rasulullah nak tarik tadi. Sayyidina Ali kata, Rasulullah, mana mungkin kau nak tarik aku? Taklah, ya Rasulullah, biar aku tarik kau. Tak apalah Rasulullah, engkau duduklah di atas unta ni Rasulullah. Kami bersedia berkhidmat kepadamu. Nabi kata apa? Mafhum kata Nabi SAW, kata Nabi, kamu dengan aku sama-sama kuat. Kalau kamu rasa kamu kuat, kamu boleh tarik aku, aku pun boleh tarik kamu. Kalau kamu boleh khidmat kepada aku dengan tenaga yang kamu ada, awak aku tak boleh ke? Aku boleh. Dan kata Nabi, aku juga cemburu, aku juga tidak puas melihat kamu menambah pahala. Aku juga ingin menambah pahalaku. Allahu Akbar. Nabi tak cukup nak tamak dengan pahala. Maka itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sayangilah amalan kita sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Biar amal kita tu lebih kita sayangi seperti mana kita sayang diri kita sendiri. Amal kita dengan nyawa kita itu sama nilai di sisi kita. Kalau kita tak sanggup untuk kita mati dalam masa beberapa hari lagi, maka kita juga tak sanggup untuk amal kita terputus di tengah jalan. Kalau kita kata, Tuhan, panjangkanlah umurku wahai Allah, maka kita kena juga doa, ya Allah, istiqamahkan amalku wahai Allah. Dalam ayat yang kita baca ke sebentar tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, Allah sebut lelaki ataupun perempuan yang buat amal soleh. Amal soleh ni ialah suatu amal yang boleh mendapat pahala, tak kira apa-apa amal pun. Hatta benda tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak pernah dibuat oleh Nabi, akan tetapi tak bercanggah pun dengan syarak. Tak canggah pun dengan syarak. Sebagai contoh, kita buat tahlil. Tahlil ni Nabi tak pernah lah buat tahlil khusus ni. Wa afdalu zikri fa'alam apa ni ila hadratin Nabi. Nabi hadiah Fatihah dekat baginda Nabi sendiri, buat susun tahlil. Tak ada Nabi buat macam tu. Tapi ulama, wali apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, wali apa ni Indonesia? Wali Songo, Wali Songo, mereka mengumpulkan suatu amal, mengumpulkan satu bentuk amal yang tak bercanggah pun dengan Nabi, akan tetapi bila kita buat, kita dapat pahala yang begitu besar. Dia kumpul di situ ada qul huwallah ni sama dengan separuh Quran. Di situ ada la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah afdal zikir. Di situ dia masukkan selawat adalah amal yang paling cepat mendapat rahmat Allah. Dia kumpul seluruh amal di situ. Dalam masa 10 minit kita dapat pahala yang cukup banyak. Maka dia ajarkan kepada kita, pahala tu jangan kita makan seorang. Niat Tuhan sampai pada mak ayahku.
Sampai pahala ni dekat mak ayahku. Kan Nabi sebut dah, semua amal terputih melainkan 3. Yang ketiga tu apa dia? Amal anak yang soleh, doa daripada anak yang soleh. Tuhanku ya Allah, sampaikanlah pahala ni kepada mak dan ayahku. Bukankah tu doa? Doa dari anak yang soleh. Jadi subhanallah, amal wali songo, wali meninggal lama dah, tapi kita duk buat tali, duk pi kok depa. Contoh lain, walaupun Nabi tak buat amal tu secara khusus spesifik di zaman Nabi SAW, seperti talqin. Talqin tu bukan kita mengajak orang mati, tapi mengajak orang hidup. Mengajak orang hidup. Yang kedua, kita memberikan tazkirah kepada orang hidup. Hampa jangan lupa, hampa nak mati tau. Mak pak hampa mati dah ni, hampa jangan lupa doakan mereka, kesian kat mereka. Itu poin daripada talqin. Duk cerita bab malaikat mu'mai apa semua, malaikat munkar nakir mai, nak cerita kata, anak-anak sekalian, hampa tak kesian ke kat pak hampa nak tinggal seorang-seorang dalam kubur ni? Hampa doalah dekat dia. Satgi dia nak jumpa malaikat maut, dia nak jumpa malaikat munkar nakir, doalah kat depa. Hampa ni pun akan mati. Itu poin dia. Tazkirah ni kat mana pun tak apa. Maka orang yang mula ajak benda tu, bila cerita bab mati di kubur, lebih memberi kesan. Cerita bab mati dekat dalam masjid biasa je, tapi bila kita duduk dekat kubur, cerita bab mati, cerita bab munkar nakir, itu lebih memberi kesan. Itu amal yang baik. Jadi subhanallah, maka amal itu kata Allah, siapa yang buat amal soleh, satu amal yang boleh mendapat pahala. Boleh mendapat pahala. Contoh lain, baca Yasin malam Jumaat. Kalau kita nak suruh orang kampung baca Yasin setiap hari, dan Nabi anjurkan kita perbanyakkan membaca Yasin, jadikan ia sebagai amalan kita, siapa nak boleh buat setiap hari baca Yasin? Orang-orang mengaji pondok je boleh buat. Kita tak ngaji pondok ni, bukan setakat Yasin, qul Allah 3 kali pun zikir kita malah nak buat, kita susah nak buat. Maka dibuat satu hari malam Jumaat, sebab malam tu orang cuti. Esok Jumaat cuti, ramai kita kumpul ramai-ramai, kita baca Yasin malam Jumaat. Ajak masyarakat cinta Quran. Kau tak buat Yasin malam Jumaat, orang dah lah tak baca Quran lah. Kali kita tak baca lah, semua hidup mereka bulan Ramadan saja. Ni dapat juga seminggu sekali baca Quran. Maka siapa yang mula buat benda ni sampai kita semua jadi seronok dengan amal ni? Siapa mula buat ni, dia dapat pahala hari tu. Hari ni dia dapat pahala kita nak buat. Maka kata Allah, siapa yang melakukan amal soleh, tak kira dia lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang beriman. Apa yang dimaksudkan dengan beriman ini? Iaitu dia melakukan amal ikhlas kerana Allah. Itu maksud beriman di sini. Ya, dia melakukan amal ikhlas kerana Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, kami akan menjadikan kehidupan dia itu kehidupan yang baik. Mana apa kehidupan yang baik ini? Iaitu qanaah. Qanaah. Qanaah ni apa? Merasa cukup dengan apa yang ada, tidak merasa tidak merasa iri hati terhadap apa yang orang ada. Apa kita ada, kira syukur pada Allah. Hak ada kat aku dalam bank aku, syukur pada Allah, alhamdulillah. Dalam bank ada 1,500, syukur pada Allah. Kawan aku dalam bank ada 400, tu pun duk tunggu duit sumbangan daripada kerajaan bagi bulan-bulan. Aku tak perlu benda tu. Sebab itu nak bagi dapat qanaah ni macam mana? Kita kena merasa bersyukur, kena melihat kepada orang yang lebih rendah level yang Tuhan bagi kepada kita berbanding dia. Kita kata Allah, aku ni naik kereta ya, kereta buruk ya, okey lah. Kita kena tengok kawan kita naik motor. Naik motor pula, aku dah motor je. Jangan tengok naik motor, tengoklah tu kawan tu motor pun tak ada, naik basikal ya. Kawan tu naik basikal, aku naik basikal je. Ya Allah, sedihnya. Jangan tengok basikal, kita ada tengok kawan kita tu basikal pun tak ada. Kawan tak ada basikal tu, aku basikal pun tak mampu beli ya. Keh pagi makan pagi, keh petang makan petang. Hari ni keh tak ada, tak makan lah. Dia jangan tengok hatu, dia tengok aku ni syukurlah, aku sihat, boleh jalan main masjid. Kawan tu terbaring dah,
umur sama dengan aku tapi tak ada nak main masjid. Hak terbaring pula terbaring tu jangan tengok aduh aku ni setiap hari duduk macam ni tak ada nak bangun sebagainya. Tengok kawan aku dah mati habis dah. Aku ni kira boleh lagi hidup lagi, boleh zikir lagi, boleh tambah pahala lagi, kira clear. Macam tu nama cara nak bagi dapat qanaah. Qanaah ni wajib kita amalkan. Sebab apa? Sebab kalau kita tak qanaah, maka pada ketika itu kita akan menjadi orang yang tamak dengan dunia, tamak hal apa. Maka maksud daripada ayat ni, siapa yang buat amal ikhlas semata-mata kerana Allah, Allah akan bagi qanaah dekat dia. Rasa cukup dengan apa yang ada. Dia tak rasa dengki ke orang, tak rasa iri hati. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah akan berikan pahala kepada mereka yang buat amal ikhlas kerana Allah ni. Amal Allah akan bagi kepada mereka imbalan berbentuk pahala, yang pahala itu jauh lebih besar nilainya daripada amal yang kita buat. Contoh, kita sembahyang sunat sebelum subuh saja 2 rakaat saja, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita selawat ataupun kita membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim 2 saat tak sampai, tapi Tuhan memberatkan timbangan kita. Kita selawat Nabi sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, selawat je kat Nabi, maka perkara itu disampaikan kepada Nabi betapa besarnya kita di hadapan Allah. Sebab Nabi kenal kita, Nabi kenal mak pak kita. Bila Nabi kenal kita, Nabi senyum bila dapat berita kita selawat dekat Nabi, maka ketika itu Nabi sudah kenal kita. Bila Nabi kenal kita, mudah-mudahan walaupun umat Nabi ada juta-juta orang, mudah-mudahan Nabi teringat juga kita pernah selawat dekat dia waktu hidup. Jadi Allah akan beri pahala lebih baik daripada apa kita buat. Dia rasa susah, maka al-jaza' min jinsil amal. Kalau kita buat amal tu susah, maka pahala itu lebih besar. Kita main masjid jalan kaki waktu hujan lecah, maka pahala lebih besar daripada orang naik kereta. Tengok bagaimana susah pahala amal yang kita buat. Terakhir sekali Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Qalat wa kanat Aisyah idza amilat al-amal lazimathu. Yang bermaksud amal yang paling Allah sukai adalah menerus melakukan amal sekalipun sedikit. Biar kita baca qul huwallah sehari 3 kali pun cukup lah. Biar selawat kat Nabi sehari 100 pun cukup lah. Tapi buat setiap hari. Jangan hari ini kita baca qul huwallah banyak-banyak, baca Quran 5-6 juzuk, lepas tu tinggal 3, 4, 5 bulan tak baca dah. Biar baca sikit-sikit, itu lebih Allah sukai daripada kita buat banyak tapi kita tak istiqamah. Sayyidah Aisyah bila buat satu amal dia tak tinggal dah, dia akan istiqamah. Mudah-mudahan Allah berkati kita pada malam ni. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya hakikatnya semua dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مختلف وذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.